Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diajukan dengan satu soalan yang baik. Kisah-kisah Nabi dalam Quran adalah kisah manusia yang sangat tinggi kedudukannya. Kita orang awam tidak layak untuk menjadi seperti mereka. Sebab mereka Nabi, mereka Rasul, itu soalannya lah. Dan ini juga segelintir para pendakwah mungkin tercakap begitu. Mungkin maksud mereka berbeza tetapi difahami begitu. Baik, bagi pencerahan perkara ini, pertama sekali kita perlu faham bahawasanya perkataan berkenaan adalah perkataan yang boleh memberikan implikasi kepada semakin jauhnya masyarakat daripada kisah-kisah Al-Quran. Kerana kisah-kisah Quran kebanyakannya kisah-kisah Nabi. Maka seandainya jika kenyataan berkenaan diambil kira, dia boleh menyebabkan orang menjauhi kisah-kisah Al-Quran. Para pendakwah perlu berhati-hati dalam hal ini. Ini kerana seandainya kisah-kisah Nabi-Nabi sekadar untuk memperlihatkan kehebatan mereka tetapi bukan untuk dibumikan, diambil pengajaran, maka apa faedah kisah-kisah Al-Quran kalau sisi asatirul awwalin? Wala'iyadu billah, kisah-kisah Quran bukan kisah-kisah tokoh di masa lampau untuk diambil kehebatan, inspirasi, dan jauh sekali kisah-kisah Nabi adalah untuk menyebabkan puja-pujaan daripada kita pembaca. Itu bukan tujuan kisah Quran. Bahkan Allah Ta'ala clarify, Allah Ta'ala perjelaskan, kisah-kisah Nabi ni ada tujuan. Dia bukan kisah-kisah ni adalah untuk asatirul awwalin, untuk usturah, untuk legendary punya kekaguman, hero worshipping. Bukan itu tujuannya. Ya, Allah Ta'ala sebut kisah-kisah Quran ini, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ibrah untuk orang beriman yang ada sifat ulil albab. Maknanya orang beriman yang ada sifat ulil albab menggunakan akal yang jernih dan hati yang bersih, ya, dia akan mendapat faedah untuk dipelajari. Laqad kana fi qasasihim. Him di situ merujuk kepada Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, dan saudara-saudaranya walaupun bukan nabi. Ya. Juga merujuk kepada para anbiya. Itu hujah yang pertama, ya, di mana Al-Quran sendiri memberikan penegasan apa tujuan kisah-kisah itu diturunkan. Dan di penghujung ayat 111 itu pula Allah Ta'ala menyebut ma kana haditha yuftara walakin tasdiqal ladhi baina yadayhi wa hudan wa busyra wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Cerita-cerita Quran adalah untuk orang beriman. Jadi adakah kita nak kata kisah Quran bukan untuk orang beriman? Kita telah mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan keterangan Quran ayat 111 surah Yusuf. Dan banyak lagi lah kenyataan-kenyataan Al-Quran tentang tujuan kisah. Nombor dua, ambillah katakan pendapat itu katakan betul. Maka jawapan kedua, seandainya pendapat itu betul, banyak kisah-kisah Nabi dalam Quran yang Allah Ta'ala paparkan sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi. Seperti kisah Musa alaihi salam sebelum jadi Nabi. Jumhur kata kisah Nabi Musa, ya, yang menumbuk pegawai Kibti itu sebelum kenabian. Dalam Al-Quran ada cerita Nabi Yusuf sebelum jadi Nabi. Adakah di situ kita tak boleh nak ambil pengajaran? Sekalipun kisah Nabi lah, okeylah, kisah apa yang akan jadi pada baginda selepas jadi Nabi tu katakanlah tak ada faedah untuk kita, wal'iyadzubillah, katakan saja kita ambil, ya. Tetapi sekurang-kurangnya masih ada kisah Nabi-Nabi besar, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Musa yang sebelum jadi Nabi. Kita boleh ambil faedah kat situ. Macam mana Yusuf dengan saudara-saudaranya, ada faedah di situ. Musa yang menumbuk pegawai Kibti, ada faedah di situ. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga,
dalam Quran ada banyak kisah bukan Nabi. Hatta pemuda Al-Kahfi bukan kisah Nabi. Kita boleh ambil faedah kat situ. Jumhur para ulama kata Zulkarnain bukan Nabi. Boleh ambil faedah kat situ. Suratul Kahfi. Ya. Jadi dalam Quran ada cerita wanita-wanita yang kita sedia maklum bukan Nabi, hatta Maryam bukan Nabi. Kita boleh ambil faedah kat situ. Kita boleh ambil faedah kat situ. Sebenarnya jawapan yang paling asas dalam hal ini ataupun jawapan yang keempat adalah orang yang benar-benar perhatikan uslub Al-Quran, lataif Quran, bahasa Quran. Ya, bukan sekadar terjemahan. Dia explore bahasa Quran, dia sangat teliti dengan bahasa Quran, akan mendapati Allah Ta'ala menjadikan cerita Quran adalah cerita yang kena pada batang hidung semua kita. Semua kita akan dapat merasakan Al-Quran bercakap kepada kita. Walaupun ia cerita Nabi. Ya, Allah Ta'ala tidak sekadar memaparkan wa kana rasulan nabiyya. Allah Ta'ala memaparkan akhlak yang ditampilkan oleh Nabi berkenaan, dan Allah Ta'ala bila dia paparkan akhlak para Nabi, takkanlah Allah Ta'ala tidak tujukan ayat Quran kepada kita. Di sebalik akhlak Nabi Ayub AS, adakah kita nak kata Allah Ta'ala tak faham situasi kita yang bukan Nabi, lemah iman, lalu menurunkan cerita yang tidak ada kena dengan kita? Wal'iyadu billah daripada kata begitu. Daripada kita kata begitu. Jadi itu sedikit pencerahanlah kepada isu mengenai kisah-kisah Quran adalah kisah yang susah nak dapat teladan sebab membabitkan tokoh-tokoh yang hebat. Nabi-Nabi, dia orang tu Nabi. Ya, mereka maksum. Mereka maksum. Tetapi asas yang kita pegang, cara Allah Ta'ala cerita dalam bahasa Arab yang sangat indah. Kalau diberi perhatian kepada pengajian tafsir dan tadabbur berlaku, ia adalah rahmat kepada kita, busyra. Orang yang membaca kisah Nabi Ayub dapat kekuatan. Orang baca kisah Nabi Yunus dapat kekuatan. Dan orang yang benar-benar baca Quran, benar-benar baca Quran, dia tak akan kata ini kisah yang terlalu tinggi kedudukannya. Sedangkan dalam suratul Anbiya Allah Ta'ala kata mereka berjalan di pasar. Mereka bukan jasad yang boleh hidup lama. Mereka manusia yang boleh diambil teladan. Jadi kalau kita kata cerita Nabi ni cerita susah nak ambil teladan, sebenarnya biar Allah Ta'ala utuskan Nabi ni malaikat. Kalau begitu, sebab malaikat susah kita nak ambil teladan. Tapi hikmah Allah jadikan kisah Nabi adalah kisah para manusia. Dan cara Allah paparkan adalah sangat manusiawi punya approach. Psikologi. Ya, jadi dia adalah tujuan untuk kita ambil faedah itu sendiri. Wallahualam.